أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alhamdulillah, thumma Alhamdulillah. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana pada hari ini masih lagi diberi kita pinjaman umur, diberi kita kehidupan sebagai satu jambatan untuk kita menitinya menuju ke alam akhirat. Alhamdulillah, hari ini kita masih lagi diberi ruang dan kesempatan untuk mengecapi nikmat iman dan Islam. Dan sama-samalah kita memperbaiki akhlak dan diri kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran dan kebaikan dari sisinya buat kita semua, insya-Allah. Hari ini, baiklah, pada hari ini saya akan kongsikan sambungan kepada bacaan-bacaan solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi baca daripada solat subuh sehinggalah solat isyak, kemudian solat Jumaat, dikutip daripada kitab Suratus Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan. Hari ini saya nak sambung perbahasan berkenaan dengan bacaan solat Aidil Fitri dan Aidil Adha. Daripada Abu Waqid Al-Lais, kana yaqra'u fihima al-fitr wal adha bi qaf wal Qur'anil Majid wa iqtarabatis sa'ah wa ansyaqqal qamar. Baik. Maksudnya pada kedua solat Aidil Fitri dan Aidil Adha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Qaf wal Qur'anil Majid, yakni surah Qaf, dan iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar, surah Al-Qamar. Hadis riwayat Muslim 891, Abu Daud 1154 dan Ibnu Khuzaimah 1440. Baik, riwayat ini menyatakan bahawa dalam solat hari raya, sama ada Aidil Fitri dan Aidil Adha, Nabi SAW membaca dua surah ni. Pertama surah Qaf dan yang kedua surah Al-Qamar. Jadi apabila kita berkesempatan menunaikan solat Aidil Adha ataupun Aidil Fitri, cuba kita perhatikan, adakah sunnah ini masih lagi menjadi ikutan ataupun menjadi dihidupkan oleh imam ketika mengimamkan solat Aidil Fitri dan Aidil Adha. Sekiranya kita yang menjadi imam, kita boleh bawa dua surah ni, surah Qaf dan juga surah Al-Qamar, demi untuk menghidupkan kembali suasana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah satu riwayat saja yang disebut dalam kitab ini, berkenaan dengan bacaan solat Aidil Fitri dan Aidil Adha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pada hari ini saya nak kongsikan juga berkenaan dengan bacaan solat witir. Kita biasa buat solat witir ni, biasanya lah yang terbaiknya buatlah setiap malam, sebelum kita tidur. Tetapi biasanya kita buat dalam bulan puasa, dalam solat tarawih. Selepas solat tarawih, kita akan menunaikan solat sunat witir sebanyak 3 rakaat, 2 salam, 3 rakaat dengan 2 salam. Baik, kita tengok apakah bacaan ini sama dengan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca selama hari ini. Daripada Ubay bin Ka'ab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil ula bi sabbihisma rabbikal a'la wa fis thaniyah bi qul ya ayyuhal kafirun wa fis thalithah bi qul huwallahu ahad. Fa iza faragha qala 'inda faraghihi subhanal malikil quddus salasa marrat yutilu akhirahunna. Maksudnya, tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sabbihisma rabbikal a'la pada rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat kedua, dan juga qul huwallahu ahad pada rakaat ketiga. Apabila baginda selesai, baginda membaca Subhanal Malikil Quddus. Beliau baca 3 kali dengan memanjangkan pada yang terakhir. Hadis riwayat Nasa'i 1699, Ibnu Majah 1171
dan disahihkan oleh Syekh Albani. Baik, dan riwayat ni disebut Nabi baca rakaat pertama Sabbih isma rabbikal a'la, dan rakaat kedua Nabi baca Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat ketiga Nabi baca Qul huwallahu ahad. Biasanya kalau kita solat witir selepas tarawih, imam akan baca Sabbih isma rabbikal a'la, kemudian rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, kan, kemudian salam. Seterusnya satu rakaat, rakaatan tu, rakaat yang satu itu untuk rakaat ketiga lah, imam akan baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Ini lazim kita biasa dengar. Kemudian imam akan rukuk dan sujud. Habislah 3 rakaat sembahyang sunat witir. Tapi riwayat ni sebut Nabi baca Sabbih isma rabbikal a'la, kemudian rakaat kedua Qul ya al-kafirun, dan rakaat ketiga Nabi baca Qul huwallahu ahad. 3 surah yang Nabi baca. Maka sebaik-baiknya tuan-tuan, sebelum kita tidur, yang Nabi pesan jangan tinggal, antaranya adalah membuat ataupun melaksanakan solat sunat witir 3 rakaat. Witir itu ganjil, sungguhnya Allah itu ganjil dan Allah menyukai yang ganjil. Kan, Allah itu witr, ganjil. Allah itu tunggal. Qul huwallahu ahad, kan, Allah itu esa, satu, tunggal. Maka Allah menyukai yang ganjil. Sebab itulah banyak amalan yang Nabi buat. Khasnya kita ni sebagai umat Nabi Muhammad SAW kena ikutlah. Antaranya ialah melakukan ataupun melaksanakan sesuatu itu 3 kali. Contoh wuduk, kan, 3 kali basuh muka, 3 kali basuh tangan, 3 kali, kan. Ini adalah contoh keganjilan ataupun nombor ganjil lah. Biasa kita makan kurma pun dengan bilangan yang ganjil, kan, ikutlah sunnah yang mampu kita buat ni, kan, kerana itu adalah kesukaan Nabi dan kecintaan Allah pada perkara-perkara yang ganjil, bilangan-bilangan yang ganjil ni. Baiklah, demikianlah perkongsian saya pada hari ini. Moga-moga mendatangkan manfaat buat diri saya dan diri tuan-tuan pendengar sekalian. Dan sampaikanlah, moga-moga penyampaian kita itu akan menjadikan saham buat diri kita di alam barzah nanti dan di alam akhirat, insya-Allah, dan mendapat syafaat Nabi SAW kerana kita menghidupkan kembali sunnah Rasulullah SAW. Baiklah, yang baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah itu dizahirkan atas diri saya. Hakikatnya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apa, minta maaf segala salah silap, kasar bahasa dan sebagainya. Sampaikanlah dan teruskanlah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diri kita dan keluarga kita, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.